Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita masih lagi dalam bab 4 penyata kewangan dan subtopik yang terakhir iaitu pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan, dan kamu akan belajar untuk menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Okey, panjang kan tajuk dia? Tak apa, kita cek satu persatu. Okey, macam biasa, sebelum saya meneruskan pembelajaran, saya kenalkan dulu apakah objektif pembelajaran, iaitu perkara yang kamu kena pastikan yang kamu akan dapat setelah habis sahaja pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kelas, iaitu mengenal pasti kos tetap dan kos berubah. Kena tahu apa kos tetap, apa kos berubah. Nanti dengar betul-betul waktu saya nak terangkan ya. Yang kedua, kamu kena pastikan yang kamu boleh membezakan antara kos tetap dengan kos berubah. Tadi kamu dah kenal pasti. Lepas tu, cuba bezakan. Okey, boleh Okey, yang ketiga adalah mengenal pasti pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan. Penyata kewangan kita dah belajar ada 3. Yang pertama, penyata pendapatan. Yang kedua adalah kunci kira-kira. Dan yang ketiga adalah penyata aliran tunai, PAT. So, pihak apa yang berkepentingan terhadap 3 jenis penyata kewangan tersebut. Okey? Dan yang terakhir adalah menganalisis penyata kewangan. Okey, yang keempat yang terakhir lah. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kita. Okey, kita tengok kos tetap dan kos berubah. Pertama, kos tetap dahulu. Apa itu kos tetap? Kos yang tidak berubah. Kos yang tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Okey, kelas, saya highlight. Tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Apa maksud tingkat pengeluaran? Bermaksud pengeluaran kamu semakin banyak ataupun semakin kurang, kos tetap ini begitu sahaja. Okey, contohnya pada bulan ini jumlah pengeluaran adalah sebanyak 100 unit. Kos tetap kamu 1,000. Okey, bulan depan meningkat pengeluaran kamu. Tadi 100 unit kan, kamu meningkat kepada 200 unit. Tadi kos tetap untuk 100 unit 1,000. Kos tetap untuk 200 unit pun 1,000. Itulah maksud dia, kos yang tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Okey, kalau turun pun pengeluaran macam tu juga, dia 1,000 juga. Okey. Okey, yang kedua, jumlah kos tetap adalah sentiasa sama sahaja. Walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang macam cikgu terangkan tadi. Ya, sama je tiap bulan. Okey, apa dia kos tetap ni? Contoh, sewa, insurans, bayaran balik pinjaman. Sewa ni apa? Sewa tapak, sewa bangunan, sewa lah. Insurans, kalau bayar 100 satu bulan, sampai habis lah. Kalau perjanjian 10 tahun sampai tahun ke-10 lah 100. Itu adalah kos tetap. Walaupun pengeluaran kamu meningkat ataupun menurun. Bertambah ataupun berkurang. Okey, itu adalah kos tetap. Boleh faham Okey, kos berubah pula. Okey, kita tengok kos berubah. Kos berubah adalah kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran. Keterbalikan je kelas sebenarnya. Kos tetap tadi tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Tapi kos berubah ni adalah kos yang berubah-ubah mengikut tingkat pengeluaran. Kalau kamu punya jumlah pengeluaran meningkat, kos berubah meningkat. Kalau pengeluaran kamu rendah, kos berubah kamu rendah. Itu contoh dia. Okey, boleh So, contoh dia apa dia? Kos buruh. Upah lah, upah atas bahan mentah. Macam tu. Kos bahan mentah dan sebagainya. Ini adalah kos berubah. Okey, boleh faham ya? Now, kita masuk kepada pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan. Ada 5 pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan seperti mana dalam buku teks anda pada muka surat 108. Jadi, rujuklah buku teks sambil-sambil saya terangkan. Okey? Yang pertama adalah pemegang saham ataupun pemilik perniagaan. Boleh? Pemegang saham, yang ini yang pertama ni. Pemegang saham ataupun pemilik perniagaan. Okey, apa pentingnya penyata kewangan, iaitu penyata pendapatan, kunci kira dan penyata aliran tunai ini kepada pemilik. Pertama, supaya pemilik ni tahu kedudukan kewangan. Bila dah tahu kedudukan kewangan, dapatlah menentukan hala tuju perniagaan. Okey, selain daripada itu nak tahu
Okey, keuntungan dan pulangan yang diperolehi. Daripada mana nak dapat? Dari penyata kewangan lah. Pemilik perlu tahu supaya dia dapat rancang perjalanan perniagaan dia. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, kepada siapa yang kedua? Tadi pemegang saham atau pemilik. Kedua adalah pelabur. Orang yang melabur kepada kita, iaitu meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Kalau kita punya penyata kewangan lawa, iaitu kita kata cantik lah, cantik sahaja, untung sahaja. Jadi pelabur rasa yakin untuk melabur kepada syarikat kita. Itu dia. Okey, pihak yang ketiga adalah pihak pengurusan. Pihak pengurusan, iaitu menilai prestasi perniagaan untuk membuat pertimbangan untuk memberi ganjaran. Pengurusan, bos-bos lah pengurus. Bos kita lah, CEO. Nak tengok, boleh tak bagi bonus ganjaran. Nak agihkan sumber kepada setiap, apa namanya tu, apa kita panggil tu ya? Setiap fungsian bahagian. Ya Allah, lupa. Okey. Okey, nak agihkan sumber kepada setiap fungsian bahagian, fungsian bahagian kewangan, fungsian bahagian sumber manusia. Nah, yang ni kat part ni berapa? Department ni berapa? Department ni berapa? Itu. Kena tengok dulu keuntungan kita berapa, dapatan kita berapa, baru boleh agihkan. Itu contoh. Boleh tak bagi bonus dan sebagainya. Okey? Itu adalah pihak pengurusan. Okey, yang keempat. Kejap je kan, dah keempat. Okey, keempat adalah kepentingan kepada pembiaya ataupun institusi kewangan. Kelas, sebut saja institusi kewangan, kita dah patut tahulah apa bendanya kelas. Okey, institusi kewangan. Okey, bermaksud apa dia? Pinjaman lah. Apa lagi? Pinjaman lah. Iaitu penyata kewangan ini akan ditunjukkan kepada institusi kewangan untuk mereka lihat, untuk institusi kewangan lihat mampu atau tidak kita punya perniagaan itu membayar hutang. Mampu tak perniagaan kita membayar hutang? Daripada mana? Dari penyata kewangan lah. Kalau penyata kawan kamu negatif je dekat penyata aliran tunai tu, dia nak ke bagi? Tak ada untung, rugi je. Nak ke dia bagi? Itu contoh. Okay, next. Pembekal dan vendor. Last sekali pembekal dan vendor. Pembekal ni siapa? Kita punya pembekal lah. Pembekal bahan mentah kita. So mereka ni pun nak bagi kita bekalan pun ditengok juga mampu atau tidak. Sebab tak semestinya kita bayar secara cash. Kita juga ada hutang dengan mereka. Ambil barang kemudian cukup bulan cukup ni baru bayar. Vendor. Iaitu menilai keupayaan. Mereka ni akan menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang kita sebelum memberi kemudahan kredit ataupun pinjaman kepada perniagaan. Itu contohlah. Okey, boleh? Ini 5 pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan. 5 ni yang penting. Pertama, pemegang saham. Kedua, pelabur, pihak pengurusan, institusi kewangan dan pembekal. Okey. Now, cikgu tunjuk pula menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Okey, bagaimana kita nak analisis untuk setiap akaun tu lah. Okey, pertama adalah untuk mengukur prestasi kewangan. Okey, kita dapat lihat macam mana nak ukur prestasi kewangan ni kelas daripada penyata pendapatan. Okey, daripada penyata pendapatan, kita dapat mengenal pasti prestasi pencapaian perniagaan masa hadapan. Okey, kemudian dapat merancang strategi dan meningkatkan untung. Mengetahui kedudukan kewangan dan menyediakan laporan kewangan kita. Okey, itu yang pertama, analisis daripada mengukur prestasi kewangan. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah keuntungan. Okey, kita analisis. Okey, dapat tak tingkatkan jumlah keuntungan? So, ada dia punya poin kecil kat situ iaitu memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Serta membantu perniagaan mengurangkan kos pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Sebenarnya daripada dokumen-dokumen tersebut, kita boleh buat analisis, kita boleh buat
kajian kalau dah tahu macam ni mana kita nak kurangkan. Kalau dah tahu okey untung saja jadi kita boleh tingkatkan pengeluaran kat mana kita nak tambah kat situ kita boleh nilai. Okey, yang terakhir kunci kira-kira mengetahui aset perniagaan. Dari kunci kira-kira apa yang kita boleh tahu? Aset lah harta kerajaan, harta perniagaan. Kemudian dari kunci kira-kira juga kita dapat mengetahui tanggungan iaitu liability perniagaan, hutang kita, okey? Dan mengetahui komponen equity pemilik menerusi modal yang disumbangkan atau untung bersih perniagaan. Ada ambilan tak dekat situ dan sebagainya. Menganalisis kepentingan penyerta kewangan. Okey, boleh? Itu pentingnya. Penyerta pendapatan, penyerta aliran tunai, kunci kira supaya kita nampak perjalanan syarikat kita. Tidaklah sewenang-wenangnya ambil lepas tu tak tahu mana perginya. Okey, boleh kelas ya? Yang terakhir. Analisis operasi perniagaan menggunakan titik pulang modal. Yang ni kita dah belajar. Awak dah belajar, awak dah tahu cara pengiraan titik pulang modal. Okey, so hari ni saya nak ajar menganalisis jadual. Jadual ke ni? Ni kita nak analisis graf. Yang ini. Macam mana nak cerita ni? Okey, kita tengok satu-satu. Kenal dulu TPM tu apa kelas? Itu dia. Bulat itu yang kita nak tahu. Mana titik pulang modal? Kebanyakan kamu lupa mana nak tulis ni. Ini kena tulis. Inilah tujuan. Inilah watak utama dalam graf ni kelas. Titik dekat sini. Apabila jumlah hasil ini kan jumlah hasil. Ini kan jumlah hasil. Bertemu dengan jumlah kos. Jumlah hasil bertemu dengan jumlah kos. Titik pertemuan mereka ini kita panggil sebagai titik pulang modal. Jom tengok satu-satu. Okey, TPM adalah satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil tadi bertemu ataupun sama dengan jumlah kos. Faham? Sama dengan jumlah kos. Ni, titik ni yang saya bulat tengah-tengah ni. Ini kita panggil sebagai sama. Sama dengan jumlah kos. Okey, itu kita panggil sebagai TPM. Okey, TPM menunjukkan tidak berlaku untung dan tidak berlaku rugi. Ya betul, cikgu dah ajar daripada form 4 itu. Bila dekat sini dah sampai, bermaksud tak ada keuntungan, tak ada kerugian dekat situ. Balik-balik modal saja. Sama je. Okey, jumlah hasil tu dapat menampung jumlah kos saja. Tak ada lebihan, tak ada kurangan dekat situ. So, tak ada untung, tak ada rugilah. Okey. Next, TPM menunjukkan jumlah hasil hanya cukup menampung jumlah kos. Sudah saya bagi tahu tadi. Okey, boleh faham Okey, TPM adalah tahap minimum. Tahu minimum, jumlah paling kecil. Jualan bagi mengelakkan kerugian. Jadi untuk mengelakkan kerugian, kamu kena jual banyak. Itulah. Ni dekat unit dekat sini lah kita cari ni kelas. So, berapa unit dekat sini? Banyak itulah pengeluaran bagi menampung kos dan bagi memastikan perniagaan tidak mengalami kerugian. Itu yang dikatakan tahap minimum jualan. Bagi mengelakkan kerugian. Okey, ini cara nak merumus dia kelas. Kalau kamu dapat soalan, jadi awak dah bina graf TPM, dah lukis, kamu kena rumus lah. Macam ni rumus dia. Iaitu jumlah pengeluaran yang pertama. Jumlah pengeluaran yang kurang, bukan kurang, salah lagi. Yang kurang daripada titik pulang modal, yang kurang yang mana? Ini titik pulang modal kan? Ini titik pulang modal. Jadi kurang yang mana? Yang bawah. Dia kata kurang. Okey. Yang kurang daripada titik pulang modal akan menyebabkan kerugian. So, ini adalah kerugian. So, kalau disuruh lorikkan rugi, kamu dah tahu. Bawah titik pulang modal rugi. Atas titik pulang modal untung. Okey. So, rumusan yang kedua. Jumlah pengeluaran yang melebihi titik pulang modal akan menyebabkan keuntungan. Mana? Melebihi. Ini titik pulang modal. Atas lah. Tak pernah pula melebihi jadi ke bawah. Melebihi mesti ke atas. Jadi untung. Okey. So, boleh faham ya? Okey, boleh faham cara analisis? Ada soalan? Kalau ada soalan sila bertanya ya. Tiada masalah, insya-Allah boleh dijawab. Jika boleh jawab, kita jawab. Okey? So, itu sahajalah. Kalau tak ada soalan, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. So, make sure kamu faham objektif pembelajaran kita tadi. Okey?
Kalau tak faham sila bertanya. Okey, sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.